Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salati wa atamut taslimi ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa bika Allahumma nasta'in. Allahumma iftah bi khair wa akhtim bi khair waj'al 'awaqiba umurina ila khairin ya rabbil alamin. Okey, terima kasih banyak pihak masjid, dia bagi saya ruang untuk bagi beberapa maklumat yang saya akan sampaikan dekat halakah Jumaat ni. Alhamdulillah, sebelum ni saya dah bagi tahu dua halakah yang sebelum ni atau tiga yang saya bagi tahu pasal mad-mad di dalam Al-Quran. Kita alhamdulillah dah tahu mad-mad di dalam Al-Quran dia 4 jenis. Okey, 4 jenis. Lagi satu, kalau mengikuti harakat mad itu 4 jenis juga. Dan dah tahu huruf mad itu 3. Okey, dah bagi tahu sebelum ni beberapa peringatan kalau nak baca mad itu macam mana panjangkan dia. Kalau untuk jenis yang pertama saya dah bagi tahu itu 4 mad. 2 yang panggil dia harfi dan 2 panggil dia kalimi, dan semua ni mad lazim kena atau wajib panjangkan dia 6 harakat. Okey, sekarang akan sambung kepada jenis yang kedua, iaitu mad wajib. Okey, sebelum saya akan bagi tahu atau syarah pasal mad jaiz, mad wajib, so nak bagi tahu yang sebab mad di dalam Quran itu 3. Yang pertama, kalau huruf mad dia jumpa hamzah, atau huruf mad dia jumpa mati, atau huruf mad dia jumpa sabdu. Ni sebab-sebab mad. Okey, sekarang kalau dah tahu 3 benda ni, nanti akan bincang pasal mad wajib. Mad wajib itu dia related atau dia berkaitan dengan hamzah. So sekarang kalau 4 jenis, iaitu lazim, wajib, jaiz dan asli. Kalau lazim dia berkait dengan sabdu dan mati sahaja. Okey, yang wajib dan jaiz dia berkait dengan hamzah. Mana-mana ada hamzah atau tak ada, dia berkait dengan hamzah. Sebab yang kedua. Yang ketiga, iaitu mad asli, akan panggil dia mad asli, dan di bawah dia ada banyak jenis. Itu tak ikut sebab-sebab mad. Kadang-kadang ada hamzah, kadang-kadang tak ada. Kadang-kadang dia sebelum hamzah, dia sebelum mad, macam yang saya bagi tahu sebelum ni. Okey, so sekarang pasal jenis yang kedua, iaitu mad wajib. Maknanya huruf mad dia kena atau wajib jumpa hamzah di dalam satu perkataan. Okey, di dalam satu perkataan. Okey, so macam mana akan tahu perkataan itu satu perkataan bukan dua? Okey, itu kena tahu bahasa Arab sikit. Okey, kalau dia di tengah tak ada masalah. Kalau macam mad dekat huruf yang kedua dan hamzah huruf yang ketiga, tak ada masalah. Tapi masalahnya kalau dia tak tahu bahasa Arab, lagi satu dia tak tahu macam mana membezakan di antara mad ni di dalam satu perkataan atau dua perkataan. Itu susahnya sebenarnya. Tapi dia kena tahu atau cuba sikit kalau ni mad dan hamzah di dalam satu perkataan atau dua. Okay, so maknanya semua mad wajib di dalam Quran syarat dia huruf mad, okay, bertemu hamzah yang selepas dia di dalam satu perkataan. 3 syarat. Huruf mad dia berjumpa hamzah selepas dia, bukan sebelum, dan yang ketiga di dalam satu perkataan. Apa hukum dia? Hukum dia kena panjangkan dia 5 harakat. Okay, panjangkan dia 5 harakat. Okey, ni satu pasal mad wajib. Lagi satu, ada beberapa jenis, ada banyak jenis panggil dia mad wajib, tak ada. Itu satu sahaja. Satu jenis sahaja, iaitu huruf mad jumpa hamzah di dalam satu perkataan. Nanti kalau nak bagi tahu pasal mad wajib, mad jaiz, ada banyak jenis, bukan satu jenis sahaja. Okey, dia satu jenis, tapi masalah dia macam mana akan tahu ni satu perkataan atau dua perkataan. Okey, ni yang kedua. Yang ketiga, saya nak bagi tahu kalau nak berhenti di atas hamzah yang selepas mad.
kena buat apa? Tahqiqul hamzah. Panggil dia tahqiqul hamzah. Apa ni tahqiqul hamzah? Menjelaskan atau mensebutkan hamzah itu dengan jelas. Contohnya as-sama atau ma. Kalau nak mad wajib itu dan nak berhenti di atas as-sama atau al-ma, maknanya hamzah itu yang selepas mad mesti jelas. So maknanya akan baca dia minas sama, dan yang a terakhir itu kena buat macam tu. Ada beberapa ustaz atau beberapa syekh dia tak terima kalau buat macam tu, tapi sebenarnya salah. Kena sebutkan, nanti akan tahu kenapa wajib akan menjelaskan hamzah itu. Mesti buat tahqiqul hamzah, nanti akan bagi tahu kenapa. Okey, so maknanya dah panjangkan 5 harakat. Lepas tu kalau dah sampai ke hamzah itu mesti jelaskan dia dan buat tahqiqul hamzah kepada hamzah. Okey, ini jenis yang kedua. Okey, pergi ke jenis yang ketiga, iaitu mad jaiz. Panggil dia mad jaiz. Itu am. Kalau kata jaiz am, tapi di bawah dia ada dua jenis. Di bawah istilah jaiz, mad jaiz, ada dua jenis. Jenis yang pertama jaiz munfasil. Okey, dan lagi satu akan panggil dia mad silah. Mad silah. Okey, ni mad silah sebenarnya tidak syarat mengikuti huruf mad, iaitu alif waw ya. Sekarang untuk mad silah jadi huruf ha, tapi masih ikut sebab mad, iaitu hamzah. Sebab dua-dua ni mad wajib dan mad jaiz, dua-dua akan ikut sebab mad, iaitu hamzah. Kena ada selepas huruf mad. Tapi apa beza dengan mad silah? Mad silah itu huruf ha. Okay, so sekarang kenapa huruf ha? Okay, sebab ha dia macam huruf mad. Alif a, waw u, ya i. Okey, dia macam ada panjang, boleh jadi panjang. Tapi kalau macam qaf, pendek, tak boleh panjangkan dia. Tapi ha dia macam alif untuk panjangkan. So sekarang kalau ha dia jumpa hamzah, maknanya di sini ada satu hukum yang panggil dia mad silah. Okey, mad silah. Okey, so sekarang pasal mad jaiz ada dua jenis. Jenis yang pertama mad jaiz munfasil. Maknanya apa maknanya munfasil? Maknanya asing, separated. Mad dekat perkataan yang pertama dan hamz dekat perkataan yang kedua. Satu, ni syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kena huruf mad dekat huruf yang terakhir daripada perkataan yang pertama. Dan hamzah kena ada huruf yang pertama daripada perkataan yang kedua. Okey, itu separated tapi masih jumpa, masih dekat-dekat. Okey, so maknanya ni mad jaiz, jaiz munfasil, panggil dia munfasil. Kalau untuk wajib panggil dia muttasil. So ada satu perkataan gabung. Okey. Okey, ni jenis mad yang pertama daripada jenis yang ketiga. Mad yang kedua iaitu mad silah, maknanya ada ada huruf ha, dia bertemu hamzah. Kalau tak ada hamzah selepas dia, itu jenis lain. Dia akan pergi ke jenis yang keempat. So maknanya ha itu wajib akan jumpa dengan hamzah. Kalau ha jumpa dengan huruf lain, itu akan jadi mad silah sughra. Jenis yang keempat, dua harakat sahaja. So yang bagi tahu 6, 5, 4, 2. So maknanya dia akan pergi ke jenis yang keempat. Okey, di sini maknanya untuk mad silah itu ada dua syarat. Syarat yang pertama huruf ha dekat perkataan yang pertama, lepas tu jumpa hamzah dekat huruf yang kedua. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ha itu kena berbaris bawah atau berbaris depan. Kalau dia berbaris atas, tak ada hukum lagi. Okey, alaihi inna. Okey, atau macam annahu a. Tak tahu apa contoh. Okey, so maknanya ada hamzah, itu satu syarat. Yang kedua, ha itu depan atau bawah sahaja. Kalau atas tak ada hukum. Macam madlin. Madlin itu syarat dia ya atau waw. Okey, ya atau waw. Sebab ya itu macam
bawah. Saya panggil dia, saya kalau kepada saya atau saya mengajar pelajar-pelajar saya akan kata huruf ya itu kakak pada baris bawah. Huruf ya dia kakak baris bawah. Lagi satu, untuk huruf waw dia kakak sama, kakak baris depan. Sebab kalau baris depan panjangkan sikit dia akan jadi waw. Dan bawah sama juga. Okey, kalau panjangkan dia lagi sekali atau sikit jadi ya. Okey? So maknanya dia dengan ha yang bawah atau ha depan saja. Kalau atas tak ada hukum lagi. Jelas? Ni jenis yang ketiga. Okey, pergi ke jenis yang keempat. Di sini ada banyak hukum sebenarnya. Ada banyak mad. Di sini ada mad badal, ada mad iwad, ada mad lin, ada mad arid lisukun, mad asli, mad tabi'i, semua di sini. Semua dua harakat. Tapi mengikuti riwayat Hafs. Kalau riwayat Warsh, mad badal tak ada lagi dua harakat. Dekat mad Warsh, kalau riwayat Warsh, mad badal dia dekat yang pertama, lazim. Mad wajib dia jadi lazim. Mad jaiz jadi lazim. Semua lazim. Kalau mengikuti riwayat Warsh, semua mad mesti panjangkan dia 6 harakat. Semua. Okay? Itu kalau baca riwayat Warsh, kena ada nafas yang panjang. Okay? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. So semua 6 harakat. Kalau dah jumpa mad badal, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Okay? So maknanya mad badal akan jadi 6 sama juga. Tapi apa yang saya bagi tahu tadi itu mengikuti riwayat Hafiz daripada Asy-Syatibi, daripada Asim cara Asy-Syatibi. Okey, jelas? Okey. Jenis yang terakhir. Saya akan bagi beberapa contoh yang penting. Okey. Hukum mad yang pertama, yang penting yang kena tahu dekat jenis yang keempat itu mad iwad. Mad iwad itu apa syarat dia? Syarat dia yang pertama akan berhenti di atas dia dekat wakaf sahaja. Syarat yang pertama. Kalau sambung tak ada hukum lagi. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kena ada tanwin atas, 2 baris atas. Kalau 2 baris bawah atau depan tak ada lagi. Okey, ini syarat yang kedua. Okey, so maknanya 2 syarat untuk mad iwad. 2 syarat untuk mad iwad. Mesti berhenti di atas dia, syarat yang pertama. Yang kedua, berbaris atau tanwin atas sahaja. Okey, so maknanya semua terakhir ayat di dalam Quran kalau berhenti di atas tanwin atas akan baca di 2 harakat. Macam wa kana Allahu aliman hakima. Hakima itu mad iwad. Iwad maknanya ganti. So maknanya nak gantikan tanwin atas itu dengan 2 harakat. Sebab apa? Sebab wakaf. Kalau nak berhenti dengan perkataan yang sebelum hakiman, aliman hakima, sebelum hakima macam aliman, innallaha kana alima, sama jadi mad iwad. So tahu syarat yang kedua kena dalam wakaf saja. Kalau sambung tak ada lagi. Okey, ni 2 syarat untuk mad iwad. Okey, yang kedua panggil dia mad tamkin. Mad tamkin itu dia khas kepada huruf ya sahaja. Daripada semua huruf mad, iaitu alif waw ya, itu huruf mad tamkin itu untuk huruf atau mad huruf mad ya sahaja. Kalau alif atau waw tak ada hukum. Okey, apa syarat dia? Syarat dia yang pertama huruf mad ya. Syarat yang kedua berbaris sabdu bawah. Kalau sabdu depan atau sabdu atas tak ada lagi. Syarat yang ketiga, selepas dia ada ya yang ketiga berbaris mati. Jelas? Sebab ya sabdu itu apa makna sabdu? Sabdu maknanya double, 2 huruf. Macam al-ummiyina atau an-nabiyina. Okey, wa idha huyyitum. So maknanya ada ya sabdu iaitu 2 ya. Lepas tu ada 1 ya yang selepas dia berbaris mati.
So sebenarnya ada 3 ya. Tapi yang pertama, yang kedua dia dah gabung jadi sabdu. Tapi sabdu bawah, lepas tu ada lagi satu ya, iaitu ya yang ketiga berbaris mati. So di sini ada mad tamkin, an-nabiyyina. So sekarang kalau nak kira ya yang mati itu sahaja 2 harakat. Kalau nak kira dengan ya sabdu, maknanya jadi berapa harakat? 4 harakat sebenarnya. Sebab sabdu itu dua huruf, setiap huruf 1 harakat. Sebenarnya 1 harakat untuk ya yang pertama, 1 harakat untuk ya yang kedua, lepas tu 2 harakat untuk ya mati itu mad tamkin. So jadi 4. An-nabiyyina. Jelas? So an-nabiyyina, faham? Sebenarnya masa yang nak baca an-nabiyyina kena tahu di sini ada 3 ya. 3 ya dan 4 harakat. Setiap ya, yang pertama, yang kedua 1 harakat, lepas tu yang terakhir panjangan dia 2 harakat. Okey. Mad yang ketiga dekat ni jenis yang keempat, iaitu saya kira 1 2 3 4. Betul? Kalau Arab dia akan kira 1 2 3 4. Dia akan tutup ni dulu, bukan ni dulu. Tapi orang Melayu rasa ni tak tahu macam mana. Tapi saya ikut Okey, ini jenis yang keempat. Jenis yang mad yang ketiga daripada jenis yang keempat itu madlin. Okey, madlin. Madlin ni dia ada 2 syarat. Syarat yang pertama masa wakaf sahaja. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua untuk ya dan waw sahaja, tak ada alif. 3 syarat. Untuk madlin 3 syarat. Okey, syarat yang pertama, daripada semua huruf mad akan pilih atau ambil ya dan waw sahaja, alif tak ada. 1. 2, syarat yang kedua dalam wakaf. Okey, syarat yang ketiga sebelum ya atau waw yang berbaris mati, sebelum dia berbaris atas. Kalau berbaris bawah atau depan tak ada hukum lagi. Contohnya khauf, raib. Okey, so sekarang maknanya tengok ya, khauf dan raib, huruf ya atau waw berbaris mati. Sebelum dia apa? Atas. Kena atas. Kalau rib tak ada lagi, itu jadi mad asli. Okey, so sekarang atau khauf, kalau dia sebutkan khuf, bukan dalam Quran, di luar Quran, khuf ya, dia jadi mad asli, bukan madlin. Okey, apa beza di antara mad asli dan madlin? Dua-dua satu jenis. Dua-dua di bawah al-asli atau tabi'i. Okey, jenis yang keempat. Tapi kalau riwayat lain, mereka akan ambil madlin ni dan jadi mad lazim atau mad wajib, macam 6 harakat atau 5 harakat. Panjangkan dia lebih pada 2 harakat kalau riwayat lain. Okey, ni maknanya 3 syarat. Yang pertama sebelum dia atas, lepas tu waw atau ya, dan berhenti di atas huruf yang selepas dia. So maknanya dia 3 huruf, ra, ya, ba. Ra atas, ya atau waw dia berbaris mati dan berhenti dengan yang selepas dia. So raib atau khaf. Okey, yang terakhir, mad yang terakhir yang saya bagi tahu dekat sini, mad badal. Dah bercakap pasal dia. Mad badal ni penting kena tahu, 2 harakat. Tapi hamzah, apa syarat dia? Syarat dia 2. Syarat yang pertama untuk mad badal, hamzah sebelum huruf mad, bukan selepas. Okey, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kena berbaris baris huruf hamzah sesuai dengan huruf mad yang selepas dia. Kalau hamzah datang sebelum waw, maknanya kena hamzah berbaris depan. Kalau huruf mad dia hamzah berbaris bawah. Kalau atas, kalau alif atas, macam amana atau Adam. Ni contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ituni surah al-ahqaf, ituni bi kitabin min indi مثل هذا. كيف وجهنا ayat dia, ituni bi kitabin
min qabli hadha aw atharatin. Ya, baik. So maknanya sebenarnya ni di sini apa masalah dia? Masalah dia alif itu alif wasal. Dan selepas dia hamzah. So maknanya dia dah tukar. Alif jadi hamzah jadi yang pertama dan alif dia selepas dia jadi i. Okey, mana ada u? Mana ada u? Dalam Quran ada satu saja. Mana? Dekat surah Al-Baqarah. Muka surat yang terakhir. Bukan. Muka surat yang ketiga terakhir. Boleh kata macam tu? Last tiga. Okey, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqulu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Bukan. Muka surat yang terakhir. Muka surat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah. Apa dia? Wa idza kuntum ala safarin wa la tajidu kadiban farhanun maqbuda fa inna min ba'dikum ba'd falyu'addi alladhi tu'mina falyu'addi alladhi tak baca. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu kadiban farhanun maqbuda fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tu'mina amanatahu. Falyu'addi alladhi tu'mina. Kalau sambung hamzah wasal dia jatuh, maknanya daripada ya ke hamzah terus, tak ada masalah. Tapi kalau nak berhenti di atas alladhi dan nak mula dengan yang selepas dia, macam mana akan mula? Utumina. Kenapa? Sebab hamzah itu tulis di atas waw dan dia berbaris depan. So maknanya hamzah itu jadi yang pertama dan hamzah wasal dia pergi jadi yang kedua. Okey, tapi alif sebenarnya tukar ke waw. So jadi utumina. Okey, itu mad badal. Ini syarat-syarat. Okey, yang terakhir untuk hari ini, untuk halaqah Jumaat ni, nak bagi tahu beberapa peringatan. Boleh kata macam tu? Peringatan yang pertama, jangan tutup nafas selepas mad masa yang berhenti. Jangan tutup hulqum. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau nak berhenti dengan ya ayyuhalladzina amanu, waw ni terakhir. Okey. Kalau berhenti di atas waw, maknanya kena tinggal dia macam buka. Ya ayyuhalladzina amanu. Okey. Ni yang betul. Mana yang salah? Kalau dia baca dia ya ayyuhalladzina amanu. Dia potong nafas atau dia tutup nafas. Dia macam tak jelas tapi sebenarnya ada. Kalau dia dah tutup nafas, maknanya di sini ada hamzah. Untuk mad badal, untuk mad iwad. Aliman hakima. Hamzah itu tak jelas. Tapi sebab dia tutup nafas, dia jadi macam hamzah. So maknanya apa boleh? Kena buat buka dia. Aliman hakima. Terakhir sekali ada macam macam tinggal dia, release. Okey, tapi kalau dah tutup nafas jadi hamzah. Okey, ni satu. Yang kedua, kalau dah baca, kalau silap, okey, tersilap dan dia dia baca mad jaiz 5 harakat, bukan 4 harakat. Dan kalau mad jaiz yang pertama dah sebutkan dia atau tak panjangkan dia 5 harakat, maknanya kena sambung satu ayat dengan 5 harakat. Okay, macam mana kalau dah jumpa mad wajib, panjangkan dia 6. Okay, macam mana kalau dah ada lazim, terjumpa lazim, maknanya panjang dia 7. Jelas? Sampai habis ayat itu. Lepas tu balik ke 4, 5, 6. Kalau tersilap dan jadi 5 mula dengan 5, maknanya 5, 6, 7. Faham? Ni yang kedua yang semua orang mesti ingat. Okay, yang ketiga, kalau dah jumpa 2 mad, kalau ada satu mad daripada, ni contoh, daripada jenis yang keempat, iaitu tabi'i atau asli, dia jumpa mad yang lazim. So maknanya akan ikut mana? Ikut lazim atau ikut asli? 2 harakat atau 6 harakat? Ada di dalam Quran. Ihkam ada? Ada.
di dalam Quran, surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah, wala aminal baita. Okey, di sini atau apa jumpa? Jumpa mad apa? Mad badal. Mad badal dengan mad lazim kalimi muthaqqal. Dah jumpa. So mana ni akan panjangkan dia di sini 2 harakat atau 6 harakat? Ikut yang lebih kuat. Mana yang lebih kuat? Kalau mad asli dia jumpa wajib, maknanya panjangkan dia 5, tak boleh ikut 2. Okey? Kalau dah jumpa lazim, maknanya kena panjangkan dia 6 harakat, jangan ikut 2 harakat. Okey, contohnya wala amina. Mad badal dia jumpa dengan mad lazim kalimi muthaqqal. Maknanya ikut mad lazim kalimi muthaqqal 6 harakat. Jelas? Kalau dah 2 mad dah jumpa. Okey, yang terakhir untuk halaqah Jumaah ni, berkataan ana. Berkataan ana dia ada hal yang khas, special situation. Okey, dia ada special situation, iaitu ana kalau berhenti di atas dia jenis yang keempat. Itu mad asli 2 harakat. Tapi kalau sambung dengan apa-apa perkataan, apa-apa huruf hamzah atau selain pada hamzah, kena hazaf alif itu. Kira dia macam tak ada alif. Okey, contohnya dalam surah Al-Baqarah, wa idh qala alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbi an ataahu Allahu al-mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit. Di sini ana, kalau nak berhenti di atas ana, akan sebutkan dia ana 2 harakat, mad asli, alif sebelum dia atas, ni huruf mad asli. Kalau berhenti di atas dia mad asli. Kalau sambung, ini special hukum. Okey, special hukum. Apa hukum dia? Mesti buang alif itu, dia jadi pendek. Ana khairun, ana uhyi. Sebenarnya kalau riwayat Warash, dia akan panjangkan dia di sini 6 harakat. Tapi dekat riwayat Hafs tak ada hukum langsung. Tak ada hukum. Okey, sebenarnya akan sebutkan dia ana uhyi. Kalau riwayat Warash, ana uhyi wa umit. Okey, ni untuk apa ni? Untuk ana sahaja. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu dan nak berhenti di atas amanu anfiqu, maknanya dia mad jaiz munfasil. Berapa harakat? 4 harakat. Tapi sebab dah berhenti di atas dia, maknanya tukar daripada jaiz ke asli, jadi 2 harakat. Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa tukar? Sebab tak sampai ke hamzah. Sebab dah hilang. Sebab mad tak ada lagi. Okey? So di sini tak ada hukum. Hukum dia, ada hukum tapi dah tukar daripada jaiz munfasil ke mad asli, iaitu 2 harakat. Itu sahaja yang saya bagi tahu. InsyaAllah minggu depan akan mula dengan tajuk yang baru. Untuk semua mad-mad dah alhamdulillah insyaAllah jelas, dah bagi tahu. Nanti insyaAllah minggu depan akan mula mungkin dengan wakaf dan ibtida, atau mungkin dengan satu benda yang penting, yang kena setiap orang yang baca Quran akan tahu. Okay, terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.